Terima kasih saudara peneraju majlis. Yang saya hormati, kombinasi kehakiman pendukung kebenaran, seterusnya hadirin sidang warga dewan yang dimuliakan Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua hamba kemari. Bukan kerana ingin mencari autoriti, tetapi untuk membawa kita semua menghayati tajuk syarahan saya pada hari ini iaitu Akhlak Islami Pemacu Generasi Madani. Sebelum kata melancarkan bicara, izinkan saya menginterpretasikan frasa penting yang terkandung dalam mauduk syarahan saya pada hari ini. Frasa akhlak Islami merujuk Kamus Dewan edisi keempat ialah budi pekerti atau tabiat yang berluhur bersumber pada Al-Quran dan ajaran Rasulullah. Manakala definisi bagi pencetus diklasifikasikan sebagai melahirkan ataupun perangsang. Seterusnya, frasa yang terakhir sekali iaitu generasi madani dikatakan sebagai segolongan manusia yang maju dari segi pemikiran, kerohanian dan kebendaan. Hadirin hadirat yang budiman, menelusuri kata kunci saya yang pertama iaitu akhlak Islami pencetus generasi madani. Dengan akhlak yang berdasarkan Islam, manusia mengetahui hala tujuan dan tugasnya di atas muka bumi ini. Allah telah menciptakan seluruh alam ini dan Dia tidak akan menciptakan tanpa sebab dan tujuan. Begitu juga umat yang diciptakan oleh Allah untuk menggalas dua tugas utama iaitu sebagai hambanya dan khalifahnya di atas muka bumi ini. Berdasarkan firman Allah yang bermaksud, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Surah Al-Baqarah ayat ke-30. Jadi, sebagai hamba Allah, kita sebagai manusia haruslah melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangannya. Jika manusia tidak mengabaikan apa yang disuruhnya, pasti dapat menciptakan umat yang sejahtera dan jauh daripada berakhlak mazmumah. Hadirin hadirat yang dihormati Allah, seterusnya, kata kunci saya yang kedua adalah kekuatan akidah memainkan peranan penting dalam membentuk generasi yang berakhlak mahmudah. Menurut Ibnu Miskawai, Al-Tusi dan Al-Ghazali meyakini sekiranya keadaan jiwa itu tidak tenang dan berserabut, ia akan menghasilkan tindakan luaran yang janggal dan tidak bermoral. Sebaliknya, jika jiwa seseorang itu tenang dan sihat, ia akan menghasilkan tindakan luaran yang bermoral. Oleh itu, jiwalah yang perlu dididik dengan sebaik-baiknya untuk mencapai akhlak yang terpuji. Dengan kekuatan tauhid dan akidah, manusia akan merasa persamaan antara manusia di hadapan Allah. Tanpa ada perasaan egoistik dan individualistik, maka akan lahir umat yang berakhlak mulia dan bersatu padu dalam keadaan damai dan harmoni. Hadirin sekalian, hujah saya yang ketiga ialah umat yang mempunyai akhlak yang luhur dan terpuji akan sentiasa mencontohi peribadi dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah maksudnya, sesungguhnya Rasulullah itu menjadi contoh tauladan yang baik bagi kamu. Surah Al-Ahzab ayat ke-21. Peribadi Rasulullah merupakan contoh yang baik kepada sekalian umat Islam. Ini kerana sebagai Nabi dan utusan Allah, baginda merupakan orang yang paling mengetahui tentang agama yang dibawanya, iaitu Islam. Dan baginda lah yang paling sempurna mengamalkan ajaran Islam. Maka, sebagai umat baginda yang kasih kepadanya, seharusnya kita mencontohi peribadi dan akhlak yang dimiliki baginda. Muslimin muslimat yang dihormati Allah, konklusinya, jelaslah kepada kita bahawa akhlak Islami pencetus generasi madani. Akhlak Islami merupakan jati diri kepada umat Islam dalam konteks negara kita yang sedang berjuang untuk lahir sebagai sebuah negara maju bersandarkan modal insan yang cemerlang.
kita perlu mengorak langkah sedaya upaya untuk kembali menghayati dengan setepatnya pengajaran agama dari segenap sudut, terutama pencetus generasi madani iaitu akhlak Islami. Sebelum saya mengakhiri syarahan saya pada hari ini, saya akan ungkapkan serangkap pantun. Hari ini bertanam jagung. Hari esok bertanam serai. Entah bila bertanam padi. Hari ini kita bergabung. Hari esok kita bercerai. Entah bila berjumpa lagi. Sekian saja syarahan saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.